Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, sama ada di surau An-Nur ini, surah yang cukup bersejarah bagi saya sendiri. Apabila salah seorang ulama besar di Malaysia kan terakhir mengadakan majlis ilmu di sini, kalau tak salah saya, dan saya juga ada mengikuti kuliah tersebut. Dan apabila balik beliau telah pun menghembuskan nafasnya sebelum subuh, kalau tak salah saya. Jadi sejarah itu terukir kepada mereka yang berada di surau ini. Dan juga sejarah itu berulang lagi, tapi bukanlah pasal kematian, tapi pasal apabila saya dijemput selepas 2 tahun tidak mengadakan program secara bersemuka. 2 tahun, tuan-tuan. Selepas tahun 2020 bulan 3, dan kemudian ni 2022 bulan 1 saya main sini. Ini adalah kali pertama selepas saya dan juga yang lain-lain mungkin tidak ada majlis ilmu secara bersemuka. Dan apabila saya dijemput untuk datang pada malam ini, saya bagi tahu pada orang rumah saya, tajuk apa? Mula cerita, tajuk apa ni? Nak cerita apa ni? Nak kongsi pasal apa ni? Jadi cerita, dia kata senang saja, dia kata cerita pasal solat. Solat bukan senang. Tapi itulah, apa-apa pun dakwah ni tak kira tempat di mana saja, saya menerima tawaran tersebut. Dan alhamdulillah saya membuat beberapa rujukan dan juga menghadiri beberapa majlis ilmu tuan-tuan guru saya yang mulia. Antaranya daripada saya panjangkan ilmu daripada Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jol. Ni kitab dia, Praktikal Solat. Dan juga salah satu kitab yang menjadi rujukan saya dan juga sahabat-sahabat lain di Masjid Al-Hasanah dan juga di seluruh Malaysia, iaitu kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Hasnan Kasan. Ini kitab dia, Mari Memahami dan Menghayati Bacaan Solat. Jadi tajuk dia yang diberikan kepada saya pada hari ini ataupun pada malam ini ialah betulkan bacaan solatmu. Betulkan bacaan solatmu. Samsul, ya, terkejut saya. Bolehkah hang cerita pasal solat? Baik, kebetulan pula tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang penghijrahan saya belajar Al-Quran bersama dengan tuan guru Al-Fadil Ustaz Napiah Sarani. Ini ta'aruf sedikit lah, ta'aruf, pengenalan sedikit bagaimana bermula penghijrahan dan saya mula belajar dengan tuan guru Al-Fadil Ustaz Napiah Sarani, yang sekarang ini adalah Imam 1 Masjid Al-Hasanah Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Dan apabila kita mula belajar, kita mesti ada target. Kita mesti ada target. Target dia apa? Yang biasa-biasa kita belajar nak khatam Quran. Kan? Aku nak khatam. Jadi berapa kali nak khatam? 10, 20, 30, 40. Itu mengikut keperluan dan juga mengikut apa yang mampu kita buat. Macam saya dalam usia yang sebegini, kita nak cari satu macam contoh sijil. Kan? Belajar ada sijil ke? Ada, pula tak ada pula. Orang pergi belajar bawa kereta pun pakai sijil. Kan? Tak ada sijil tak jalan. Nak masuk surau ni pun kena ada sijil. Sijil vaksin. Kan? Tak ada sijil tak boleh masuk. Nak pergi mana-mana pun kena ada sijil sekarang. Kenapa? Pasal itu memerlukan. Begitu juga dengan apabila kita dalam dunia kehidupan kita ni, kita perlukan sesuatu. Aku nak satisfaction, satisfied. Bukan pasal kita nakkan sijil itu untuk kita tunjuk kepada orang, tidak. Tetapi untuk satisfaction, kepuasan diri kita. Apa dia kepuasan dia? Apabila kita dapat dipanggil satu sanad.
sanad daripada tuan guru kita, atas daripada tuan guru ada sesuatu ada lagi, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dah sampai satu sanad tu, kita nak satisfaction lagi. Apa dia satisfaction? Di negeri-negeri di seluruh Malaysia, semenanjung Malaysia ini, dia memerlukan sesuatu ataupun disebut sebagai tauliah. Kan? Kad tauliah. Jadi biasa-biasanya kalau kita nak mengajar di masjid, di surau-surau di negeri Selangor memerlukan tauliah. Begitu juga dengan di negeri Sembilan ini. Dan alhamdulillah selepas bertungkus lumus melalui beberapa fasa-fasa peperiksaan dan ujian, alhamdulillah saya antara salah seorang daripada tenaga pengajar Al-Quran untuk negeri Selangor. Alhamdulillah. Walaupun orang kata bukanlah kita belajar macam hafal Quran, nanti saat lagi tiba-tiba Tuan Imam Haji Samsul faham tunjuk kan, suruh aku jadi imam pula kan. Aku cakap letih-letih ni, saat lagi dia suruh aku jadi imam, keren dekat aku. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan cuba menyambut seruan apa-apa saja. Tetapi nak kongsi apa tuan-tuan, betulkan bacaan ni dengan betulkan bacaan Al-Quran. Betul tak Tuan Imam? Kena betulkan bacaan, sebab dalam solat ini, solat apa yang saya rujuk daripada kitab-kitab yang telah pun saya tunjuk sebentar tadi, sebenarnya sekarang ini saya sedang live juga. Bagi tahu semua ni, kita yang dah berusia ni, Tuan Haji, Puan Hajah, Ibu Ayah, jangan ketinggalan dalam dunia media sosial. Apa tak kira lah, Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, apa saja, cuba belajar. Sebab dalam dunia akhir zaman ni, kalau kita ketinggalan, dalam tempoh 2 tahun dalam dunia dilanda pandemik COVID-19 ini, saya rasa kalau kita tak buat, orang masjid tak buat, orang surau tak buat, orang baik tak buat, maka terisinya perkara-perkara yang tidak baik dalam media sosial, dan kita biarkan anak-anak kita, generasi kita, cucu cicit kita besok akan melihat perkara-perkara yang tidak baik. Jangan kata aku dah tua dah, aku tak mau ni, buat apa ni semua, TikTok orang dah buat. Kan? Aku pun nak buat juga ke? Kita tak payah buat yang tu. Kan? Kita tak isi sesuatu. Contohnya sekarang ini, kan, kita boleh lihat, kita sokong mereka-mereka yang buat live mengaji Quran. Kita sokong, kita bantu, kita tekan like, bagi dia gift, bagi dia hadiah kepada mereka yang ada live kuliah-kuliah agama. Kalau dibiarkan, malam ni, siapa yang belum ada media sosial yang saya sebut tadi, TikTok, tolong isi, install. Lepas tu tengok. Kalau kita tak reti, jumpa anak, panggil cucu. Panggil cucu dia main sat, tunjuk dekat Atuk Wan ni. Cerita sikit kat Dan ni, macam mana buka benda ni. Dan tengok. Bukan kita suruh tengok benda yang tak baik. Tetapi kalau dibiarkan, kan, terisinya perkara-perkara yang tidak baik, maka ianya akan terus berlarutan. Habis orang macam kita ni macam mana? Kan? Ni belum masuk, ni baru buka dimah baru ni. Ni kuliah kan sampai bila? Sampai esok ke apa? Sampai azan. Berhenti cukup nah? Azan lebih sikit lah, lepas azan kita lebih sikit. Baik. Kita jangan lama-lama sangat. Sakit lutut saya tahu. Saya pun sakit lutut juga. Saya faham. Yang mana sakit pinggang, lunjurkanlah kaki, tak kisah. Bukan kira kita ni saat lagi sakit lutut sampai kebas duk tunggu sakit pinggang. Nak pusing ke apakah dipersilakan. Nak sandak dekat dinding dipersilakan. Sebab kita ni santai-santai, jangan stres. Saya tengok muka semua stres, takut. Ni kita nak cerita pasal solat. Sebab dalam tempoh kita lalui selama 2 tahun yang saya tengok, yang saya lalui sendiri, kita dah pernah lalui, tiba-tiba bila datang benda sebegini, kitalah tuan imam di rumah-rumah kita. Kalau siapa yang dulu baca 3 kul saja, selama 2 tahun dia duduk 3 kul tu lah. Subuh baca yang tu, maghrib dia baca yang tu, isyak dia baca yang tu juga. Baik, apa yang saya nak bagi tahu tadi ialah tentang mari kita betulkan bacaan solat kita, dan saya nak kongsi beberapa maksud solat itu sendiri. Apa itu solat? Adakah solat itu cuma sekadar kita datang masjid dan balik? Baru-baru ini viral kisah tentang seorang anak muda solat dekat stesen petro, boleh sebut kata Elan, Shell.
Petropam dia pergi sembayang dekat tengah-tengah jalan, lebih kurang orang viralkan, orang ambil gambar. Adakah dia mendirikan solat dalam keadaan yang tidak baik ataupun tak sah? Kan? Ataupun apakah solatnya itu mengundang macam-macam fitnah dan sebagainya? Baik. Solat mengikut kitab yang saya baca daripada yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul ini. Ini praktikal solat. Okey, solat ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam beserta syarat-syarat tertentu. Itu mengikut syarak. Solat. Dan solat ini pula istimewa, adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan kepada umatnya kita ini, kerana pada mulanya Islam diturunkan masa itu belum solat. Mana pula Samsul? Yang ni cerita siapa Isra' Mi'raj. Kalau dia datang kuliah, dia datang dengar saja, dia kata oh macam tu. Tapi kalau dia siap pen dan kertas, dia tulis. Bila dia tulis, dia akan ingat. Kenapa Isra' Mi'raj? Kerana ketika Isra' Mi'raj itulah bermulanya dipanggil tahun kedukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun kedukaan. Nabi diuji dengan wafatnya isteri yang tercinta. Ada pendapat kata isteri dulu meninggal dunia. Ada kata pak saudara dia dulu meninggal dunia. Tak kisah, yang tu bukan kita nak kongsi. Tetapi kita nak kongsi beberapa kematian yang diuji kepada oleh Allah SWT kepada Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila terima kedukaan itu, maka Allah nak menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dihiburkan dengan apa? Dengan memperjalankan Nabi dari Makkah terus ke Madinah, seterusnya ke Masjidil Aqsa. Daripada mana nas dia Samsul? Surah Al-Isra ayat yang pertama. Sampai di sana dan kemudian dimi'rajkan Nabi naik ke atas ke Sidratul Muntaha untuk menerima satu hadiah. Setiap amal ibadah yang kita buat mesti melalui perantaraan. Perantara. Siapa yang kongsi ni ilmu ni Samsul? Kongsi ilmu ni saya kutip dari Al-Fadil Ustaz Zur Ramli semasa kuliah Isra' Mi'raj beberapa tahun yang lalu. Okey. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima satu hadiah. Hadiah yang dipanggil solat. Setiap ibadah yang kita terima dan kita amalkan ini melalui malaikat Jibril. Contoh puasa, contoh haji, contoh zakat, contoh yang lain-lain, semua melalui perantaraan. Maknanya, kalaulah kita ini seorang ayah, kita akan wakilkan orang lain untuk sampaikan kepada orang yang kita nak panggil ataupun jemput. Contoh kenduri, kan? Saya ada kenduri ni, dah cuti sekolah minggu depan ni. Minta tolong wakilkan tu, panggillah Haji Leman, Hajah Sanah tu panggil dia untuk datang ni kenduri kita ni kan, wakil, berwakilkan. Tapi untuk ibadah solat ni tuan-tuan dan puan-puan istimewa. Kata Al-Fadil Ustaz Zur Ramli, solat ini cukup istimewa kerana ianya direct, tidak melalui perantaraan, tidak melalui mimpi, tidak melalui malaikat Jibril yang datang berupa seperti seorang malaikat ataupun seorang manusia ataupun yang lain-lain, jelmaan yang lain, tetapi ini dipanggil khas, khusus dipanggil untuk naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewanya solat. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un, surah ke-107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fazalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Aku bermohon dengan Allah dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, mereka itu ialah orang yang mengherdik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang solat, iaitu orang yang lalai terhadap solat, yang berbuat riak dan enggan memberikan bantuan. Maha benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Maun ayat 1 sehingga 7. Allah terang-terang sebut dekat sini, kalau dalam tafsir, kecelakaan. Celaka ini membawa maksud malanglah, kan? Rosaklah, tak baiklah, tak eloklah mereka yang mendirikan solat, iaitu mereka yang lalai dalam solat. Solat ni cukup istimewa, kita cakap dibagi direct daripada 50 waktu. 50 waktu. Kata Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli, dia kata kalau 50 waktu ni Nabi tak naik balik jumpa dengan Allah selepas dinasihatkan oleh Nabi Musa untuk minta korang, kita tak dan kerja. Tak gitu Tuan Imam, ya? Tambah pula Tuan Imam, kalau maghrib tadi dia baca, saya tahu kata surah An-Nur ni bila isyak dia baca panjang, kan? Silap-silap surah Al-Baqarah dia baca kat kita, kan? Cuba bayang tengok tuan-tuan dan puan-puan, 50 waktu kalau kita sembahyang ni, lepas sembahyang bagi salam duduk sat, maksudnya duduk sekejap 5 minit, kentut ke apa-apa, pergi ambil wuduk, duduk sembahyang balik. Sebab apa? Sebab waktu kita dalam dunia, kita hidup 24 jam. Kalau 24 jam satu waktu, baru ada 24, satu jam satu waktu 24. 24 waktu. 24, 48. Satu jam ada 2 waktu. Ada lebih lagi 2 waktu lagi solat. Kalau kata kita setengah jam tuan-tuan dan puan-puan, ni tak dan balik kita. Keluar sat masuk balik, keluar sat masuk balik, keluar sat masuk balik. Nah, masa bila nak tidur? Masa bila kita nak pergi makan? Masa bila kita nak pergi belajar Quran? Masa bila kita nak dengar kuliah? Masa bila kita nak bersama bergaul dengan isteri? Masa bila isteri nak jumpa suami, nak minta gelang, pulut dakap, gajah tidur dan sebagainya? Tak dan tuan-tuan. Tak dan. Maksudnya tak sempat. Sebab apa? Nak solat dan solat dan solat dan solat dan solat. Kemudian apabila diminta naik turun sampai 5 waktu pun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, umatmu tak mampu ya Muhammad. Sampai Nabi kita kata apa? Aku malu dah. Ni bahasa dia cakap bahasa kita lah. Aku malu dah jumpa dengan Allah ni. Maka cukup dah 5 kot. Tu pun tuan-tuan dan puan-puan, mengikut daripada Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah yang akan saya bacakan di tengah hari ini. Dia siap tanda tuan-tuan Quran ni, sebab Quran ni hadiah daripada salah seorang daripada sahabat saya. Dia kata yang ni sesuai sangat untuk bawa pergi berkongsi majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Tapi kalau siapa yang nak Quran begini, dia Quran bertanda lah. Dia bertanda. Nampak? Saya promosi sikit ni. Sebab dia bagi free kat saya pun bagi tahu kalau aku bayar dah. Baik. Sampaikan Allah SWT sebut dalam Al-Quran tentang solat. Allah kata apa? Dalam surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut Allah bagi tahu apa? Allah kata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Siapa baca ulang? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Siapa yang bersolat, siapa yang mendirikan solat, ia akan mengelakkan dirinya daripada melakukan kemungkaran. Maknanya solat itu dapat mencegah kita. Kalau kita puasa,
ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ya walikum nar tu, yang tu ayat tentang jaga keluarga kita. Innamal mu'minuna allazina ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu untuk takwa. Dia bukan untuk kita jadi mencegah kita daripada melakukan kemungkaran, yang itu untuk bertakwa. Tapi solat ini Allah sebut istimewa. Innaka la tuhliful mi'ad. Allah kata sesungguhnya aku tidak memungkiri janji. Siapa yang bersolat, solat dia Allah terima, maka ianya mencegah daripada kita melakukan kemungkaran. Istimewa tuan-tuan solat. Tapi bolehkah solat kita ini Allah terima? Betulkah solat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan kita tahu sekarang ini ujian demi ujian kita terima, macam-macam kita tengok, kan? Tiba banjir di Selangor, saya duduk di Selangor tuan-tuan. Negeri Sembilan rasa tak berapa nak teruk sangat, ada beberapa tempat saja. Tapi di Selangor tuan-tuan, saya pergi bersama dengan sahabat-sahabat saya. Rasa nak nangis tak tahulah, nak keluar macam mana tak tahu. Dia orang panggil speechless, tak terkata. Bayangkan tahun 2014 di Selangor tak kena, tapi di Temerloh saya dengan sahabat-sahabat juga pergi di kawasan Temerloh, tengok di sana. Kira dah kita lalui 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tahun 22 di sini pula Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ujian demi ujian ini menandakan Allah sayang kita. Cuba kita positive thinkingkan diri kita ni, bersangka baik dengan Allah, husnuzan dengan Allah. Allah bagi ujian, tandanya Allah sayang kita, bukan Allah benci. Kalau Allah benci kita lain macam. Allah sayang kita, dan mari kita sama-sama muhasabah diri kita. Betul tak solat kita selama ini? Sebab sebelum kita mendirikan solat, saya selalu pesan kepada sahabat-sahabat saya, jemaah saya, semasa saya melakukan ibadah umrah dan haji. Alhamdulillah, saya juga adalah mutawif untuk haji dan umrah. Bila kita nak tawaf, tawaf itu ibadat sunat. Kan? Tawaf itu ibadah sunat. Tetapi dalam ibadah sunat, wajib kita berwuduk. Kan? Walaupun kita melakukan ibadah sunat, tetapi wajib kita berwuduk. Wuduk itu sunat. Mengambil wuduk itu sunat. Saya saja nak ambil wuduk, aku nak tidur, sunat berwuduk. Aku nak pergi berjalan salah, sunat berwuduk. Sekarang ini kita ambil wuduk di rumah untuk datang solat di surau, surau An-Nur, surau mana-mana, sunat kita berwuduk. Tetapi ibadah sunat dia akan jadi wajib. Wajib apabila? Kalau kita nak solat, solat yang wajib atau solat yang sunat, wajib ada wuduk. Sempurnakah wuduk kita? Berapakah rukun wuduk? Ni nak tanya pula sikit. Sambil-sambil ada 1,800 orang tengok dekat TikTok ni tanya. Kan? Belum tanya ni, belum masuk lagi rukun solat semua ni. Ni baru nak masuk ke solat dulu. Sebab tadi dalam perjalanan saya sempat dengar, nak tahu ni dah azan dah masuk belum? Kan? Imam Muda Ashraf kata, sahabat-sahabat Nabi dulu dia solat ada kualiti. Solat yang berkualiti boleh membuatkan diri kita rasa tenang. Kalau kita nak tahu solat kita diterima oleh Allah SWT atau tidak, Allah Akbar. Solat kita diterima oleh Allah SWT atau tidak, kita akan rasa tenang. Tenang dan kita rasa khusyuk. Sebab memang confirm ada hadis sahih yang panjang hadis dia, tapi saya pendekkan. Cerita tentang Nabi SAW ada menyebut akhir zaman nanti akan datang satu zaman di mana di zaman ataupun waktu itu, dalam satu masjid tu nak cari seorang solat yang khusyuk tidak ada. Ini hadis sahih, saya bacakan maksud dia. Akhir zaman nanti akan datang satu masa, satu waktu, keseluruhan satu masjid itu mereka tidak khusyuk dalam solat. Satu khusyuk, satu hal.
Tetapi satu lagi ni, kita macam mana sebelum kita mendirikan solat, rukun solat kita letak sebelah dulu, tapi wajib kita berwuduk. Rukun wuduk ada berapa? Rukun wuduk, aku tanya, aku jawab, ada 6. Nak ingat senang je tuan-tuan. 2 kering, 4 basah. Berapa? 6 rukun wuduk, 2 kering, 4 basah. Apakah yang 2 kering itu? 2 kering itu ialah niat, betul. Takbiratul ihram, itu solat. Niat dan tertib, betul. 4 pula yang lain ialah muka kita menyapu dengan air dengan rata, tangan, kepala dan kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Dan ada satu hadis yang cukup popular tuan-tuan dan puan-puan tentang pembaziran. Apa dia hadis tu? Saya baca maksud juga. Janganlah kamu membazir walaupun kamu berwuduk di sungai yang mengalir. Kalau pergi haji tuan-tuan, satu ayak mineral ni, satu botol ni boleh 2 orang, 3 orang ambil wuduk. Tapi agak-agak kita ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi banjir ni agak kita mandi ke apa ke ambil wuduk. Mana-mana tuan-tuan kita pergi, kalau orang ambil wuduk ni dia macam ambil mandi. Buka air, bergegak bunyi kan. Padahal nak sapu muka sikit je. Aku tadi bagi sedekah duit RM1. Dia masuk surau An-Nur bagi RM1, dia nak claim duit air dia banyak dia pakai. Sebab apa tuan-tuan saya kata macam tu? Sebab wuduk ada 6 rukun tadi tu tidak sempurna apabila kita buka ayat tadi, air yang pertama tadi kita membazir. Pembaziran ketika berwuduk itu sunat kita lakukan, tapi wajib dilakukan sebelum kita mendirikan solat. Ingat tuan-tuan, niat muka, meratakan air dengan meratakan air di muka, tangan sampai di siku, kepala ada tentang khilaf, ada yang kata satu kepala, kita mazhab Syafi'i cukup sedikit depan pun boleh, sapu saja pun boleh. Telinga itu sunat, dan juga kaki ni sekali-sekali je. Sebab ada kisah tuan-tuan, saya pergi untuk haji tahun 2019 sebelum pandemik tu, kami sampai subuh. Saya bawa package Furada mengikut daripada Seremban punya ni, kami 30 orang tumpang Seremban punya syarikat, sebab kami syarikat kecil. So tumpang dia sampai sana, kami di soal selidik ni visa ni lambat masuk, rupanya ada lebih kurang 20 orang macam tu dia pakai visa daripada negara Afrika. Jadi kami sangkut. Bila sangkut sampai tu waktu subuh. Bila sampai waktu subuh saya kata okey, mari kita solat. Mari kita solat. So dia kata nak solat macam mana? Apalah susah. Solatlah cakap, kita solatlah, solat atabah. Wuduk tak ada. Nak ambil tang mana? Allahu Akbar. Saya kata tak pergi kursus. Kursus apa? Kursus ambil wuduk. Kan kita ada botol spray. Botol spray. Botol spray tu kalau kata sebotol ini tuan-tuan boleh pakai 10-15 orang. Macam mana pula Samsul? La Allah tuan-tuan, kita bukannya mandi. Ambil wuduk ni tuan-tuan, kita ambil yang wajib, cukup dulu. Ketika itu kita darurah, kita tengah susah, kita tengah mengalami sesuatu, kita tak boleh nak pergi mana? Ambil wuduk. Tak boleh, saya tak puas, saya nak ambil wuduk juga. Turun lah. Turun tuan-tuan dan perempuan, tahu saja kalau dah satu bas 40 orang, kalau 10 bas dah 400, bilik ayak ada 3, termasuk perempuan pun duduk kat situ, nak ambil ayak tang mana? Kan? Jadi kita ambil yang wajib, niat. Tak kisahlah nak saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala ke, nawaitu udu'a lillahi ta'ala ke, tak kisah. Yang penting niat di sini, bukan niat di mulut. Itu lafaz. Saya belajar Samsul dulu, saya niat ni tu lah, usalli, itu lafaz. Dalam rukun kita kena niat itu di sini. Kalau dia orang Pakistan, niat dia bahasa Pakistan lah, di sini. Kalau dia orang Melayu, dia niat dia di sini Melayu, dia cakap Melayu.
Yang usolli ulama yang sebut supaya kita faham. Orang Melayu, cara orang Melayu supaya dia faham. Nanti dia jadi khilaf pula, tak ada ni, ini bid'ah ni. Dulu Nabi tak buat. Dia belajar Arab, okeylah. Kita duduk kampung Lonek, Bahau, Negeri Sembilan. Kita tak faham, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin. Buat apa yang kita belajar. Sebab benda tu belum angkat takbir. Ni belum nak masuk solat dah. Kita nak masuk solat dah. So, syarat wajib kita sebelum solat, berwuduk. Pastikan wuduk kita sempurna. Tak kisahlah nak bagi 3 kali ke, sekali ke. Yang wajib sekali. Tapi kita nak buat 3 kali Samsul. Boleh. Ambil spray. Kalau spray dekat mana? Cara spray. Ni cara spray untuk sebelum kita nak semayang ni, tuan-tuan dan perempuan. Nak masuk. Alirkan air tu mengalir. Kalau di muka, sembur dulu. Mula basuh tangan. Spray air mengalir. Basuh tangan. Jangan diangkat. Maksudnya angkat macam mana? Biar dia lekang macam tu. Sebab bila dia putus, dia putus. Rata dah basuh, ni aku dah cuci tangan. Okey, selepas. Muka. Sembur di muka, rasa air itu mengalir. Tangan tadi kita dah bersihkan. Nak guna tangan kiri boleh, tangan kanan boleh. Sapu. Jangan diangkat. Selesai sekali, sudah. Tangan kanan, spray. Rasa air itu mengalir, sapu. Selesai. Kiri, sapu, mengalir, sapu. Jangan diangkat. Ni cerita dia, jangan diangkat. Bila kita pergi haji, pergi umrah, kita akan lalui perkara tersebut. Lepas tu kepala juga sama. Sembur, air tu rasa mengalir, sapu. Habis. Kaki. Kaki pun sama. Kanan dan kiri. Baik, apa yang terjadi ialah sebelum kita solat, kita nak ambil wuduk. Wuduk yang tak sempurna ni ialah apabila kita tidak meratakan air wuduk. Buka air kuat-kuat, kaki terutama tuan-tuan dan perempuan, dia main hulur je. Dengan minta izin, dihulur 1, 2, 3. Kiri 1, 2, 3. Okey, dah. Tuan-tuan, kita ada celah-celah jari. Celah-celah jari yang air tu tak masuk. Jadi nak buat macam mana? Gunakan kelingking. Gunakan kelingking, dan kelingking ini besok akan menjawab pertanyaan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Biarkanlah tuan-tuan dan perempuan, tubuh badan kita ini dapat menjawab pertanyaan Allah nanti, apa yang Allah bagi dekat kita. Wuduk selesai, kita yakin sempurna, solat, datanglah surau dan masjid awal. Kerana bila kita datang masjid awal, begitu yang dikatakan oleh Imam Muda Ashraf tadi, sahabat-sahabat dulu, dia solat lain daripada kita. Sebab dia ikut standard. Almarhum Al-Fadil Ustaz Dr. Abu Hasanuddin Al-Hafiz, dia ada beberapa standard solat tertentu ataupun standard solat. Solat yang paling atas kata dia ialah solat para nabi dan rasul. Solat yang kedua, standard yang kedua, solat para sahabat. Solat standard yang ketiga ialah solat para alim ulama ataupun para wali. Solat yang keempat, solat orang awam. Solat standard yang kelima, solat kanak-kanak. Jadi kita sekarang ini berada di standard yang mana? Kalau kita berada di standard yang keempat, usia kita sekarang ini 50, 55, 60, 65. Tidakkah kita nak pergi advance, naik ke atas standard orang alim? Standard solat orang alim. Bila angkat takbir saja tuan-tuan dan perempuan, mengikut Alkitab, Ustaz ataupun Profesor Dr. Hasnan Kasan,
Tuan-tuan, berapa ramai daripada kita yang masih lagi mengangkat takbir Allahu Akbar? Boleh tak kita angkat takbir sebegini? Dr. Hasnan Kasan dia kata solat tak sah. Sebab takbiratul ihram ialah rukun solat. So, apabila kita nak mengangkat takbir, sebelum pertamanya kita niat berdiri betul dan sebagainya, angkat takbir, tangan kita kena menghadap kiblat. Contoh kiblat kita di sana, di terbalik sebelah sana. So kita angkat betul, buka tangan kita, ada yang kata bawah telinga sedikit, ada yang di sini juga boleh, tak kisah, yang penting antara bawah telinga. Jangan angkat takbir begitu, Allahu Akbar, kan? Angkat takbir di bawah telinga, tangan menghadap kiblat, tunjukkan tangan kita ini putih bersih. Sebab apa? Kata Ustaz Zul Ramli, ketika kita dilahirkan, tangan kita menggenggam. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, ketika itu tangan kita menggenggam. Mengikut kata ulama, kita menggenggam perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang diamanahkan kepada Allah, oleh Allah kepada kita di dunia, kita genggam. Tetapi apabila kita mendirikan solat, maka dalam solat itu ibrah dia, pengajaran dia, kita lepaskan dunia ini dan kita buka, ya Allah, aku terima kembali denganmu, ya Allah. Angkat takbir sebegini. Ini saya panjang, saya lompat rukun. Angkat takbir sebegini, Allahu Akbar. Baik. Masuk tangan, ada yang letak di dada. Mengikut Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Datuk Nizam Abdul Kadir, jangan berbalah. Ada orang kata tangan lepas angkat takbir turun ke bawah. Ada yang kata tangan duduk atas dada kerana hati di atas. Ada yang kata tangan atas pusat sedikit. Ada yang kata selepas angkat takbiratul ihram, tangan di bawah pusat. Kerana apa? Kerana di bawahlah segala-galanya bermula. Ada yang kata tangan kena sebelah kiri sedikit, kerana di situ letaknya hati. Baik, pendapat tu semua betul belaka. Siapa yang kata nak bubuh di atas, dipersilakan. Siapa yang kata nak bubuh di bawah, dipersilakan. Siapa yang nak kata terlepas ke bawah pun dipersilakan. Kita jangan gaduh. Kata Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Nizam Abdul Kadir, semua itu Nabi pernah buat. So yang Nabi tak buat ialah angkat takbir, selepas kita berdiri betul, niat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa dia yang Nabi tak buat? Dia tutup mata. Yang itu Nabi tak buat. So tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar tu pula lafaz jalalah. Kalau tersilap sebut tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh jadi lain makna. Sebab kena faham. Dalam kitab yang dituliskan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul ini, solat membawa maksud solat itu ialah doa. Doa. Doa tuan-tuan dan puan-puan, maknanya setiap daripada permulaan takbiratul ihram sampai memberi salam, kita mengisi dengan permintaan kita dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Kita kena faham daripada niat takbiratul ihram Allahu Akbar yang membawa maksud Allah yang maha besar. Besar mana tuan-tuan? Kan? Kalau tak faham ni, nak kena faham ni Samsul. Besar mana? Besar dunia ni ke Tuhan? Allahu Akbar. Besar ni tuan-tuan dan puan-puan, mengikut kata alim ulama, besar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sebesar kerajaan Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk. Allah maha besar. Tetapi kalau kita belajar tajwid, tuan-tuan dan puan-puan, berapa harakat baru boleh kita nak sebut kebar, ataupun kita nak sambung akbar. Allahu Akbar. Cukupkah? Sebab pernah terjadi tuan-tuan dan puan-puan, Tok Imam tak main. Tok Bilal saja seorang lepas azan. Yang ada makmum-makmum ni pula PKP ni ramai tak main. Jadi Tok Imam rasa sakit perut. Tiba-tiba Tok Bilal jadi imam hari tu. Naya tuan-tuan. Sebab apa? Dia angkat takbir panjang sangat. Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sudah dalam akad takbir pun dia jadi azan. Beza tuan-tuan. Ni kita nak cerita bukan panjang harakat nak takbiratul ihram tadi ni, bukan macam kita azan. Ini tentang angkat takbir ketika solat. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4. 6. Allahu Akbar. 6 harakat. Tetapi yang menjadi kesilapan yang kita tak sedar, apabila kita angkat takbir, kita lafaz panjang. Allahu Akbar. Salah ke tak salah tuan-tuan? Salah. Kenapa salah? Apabila panjang itu tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak ada huruf-huruf mat selepas dia. Hamzah ataupun alif hamzah, ada pula satu lagi. Alif waw ya, huruf mat dekat depan selepas hamzah dengan alif itu. Kalau panjangkan di situ, maknanya akan berubah. Daripada tadi Allah Maha Besar, maka berubah menjadi tidak. Allah tidak Maha Besar. A'la. Allahu Akbar. Jangan buat tuan-tuan. Jangan buat. Sebab tu dalam tajwid, dia tidaklah orang kata semua kita ni wajib orang kena belajar watan apa semua. Tidak. Sebab saya pun bukan berlatar belakang sekolah agama, tapi saya dengar tuan-tuan dan puan, bahasa Arab ni, bahasa Quran ni tuan-tuan dan puan, kita silap tambah dengung, makna akan berubah. Contoh, saya bawa jemaah saya orang kampung ada, orang bandar ada, macam-macam. Dia nak pergi bilik air. Dalam perjalanan daripada Madinah nak pergi Mekah, kita nak berhenti R&R. Driver bas itu dari Libya, Lebanon, Sudan apa semua tuan-tuan, agak-agak nak cakap Melayu. Ni berhenti sat. Nak berhenti R&R. Awak, dia tanya, awak pasal apa? Apa hal? Kata ni 9. Apa, kenapa? Dia tak tanya kita macam tu tuan-tuan. Dia buat tak tahu lah. R&R. Dia buat tak tahu. Maka kita kena belajar beberapa patah perkataan Arab. Contohnya bilik air disebut hamam. Kan? Tetapi tuan-tuan tambahkan ha mim mim. Jadi dengung. Hammam kata kat dia. Ni mafi hamam. Nada. Apa pula? Hamam. Hamam, baru dia tahu. Punca dia apa tuan-tuan? Hammam dengan hamam. Bunyi sama tuan-tuan. Dengung 2 harakat. Hammam, hamam. Apa maksud hamam? Bilik air. Apa maksud hammam? Burung. Cuba beza tuan-tuan. Allahu Akbar. Ba, ra, baris di depan. Bau. Allahu Akbar. Baris di depan. Tebal. Allahu Akbar. Tak boleh tuan-tuan. Tebalkan baris di atas, baris di depan, tebal. Allahu Akbar. Kaf bukan qalqalah. Apa pula qalqalah Samsul? Dah masuk waktu kan? Tak berhenti azan. Lepas. Terus. Kenapa qalqalah? Kaf bukan huruf qalqalah. Berapa huruf qalqalah? 5. Baju dah kotor. Ingat. Baju dah kotor. Ataupun Indonesia, baju di toko. Kan? Bila kaf itu tidak ada dalam huruf qalqalah, maka jangan qalqalahkan semasa akbar. Allahu Akbar. Oh, qalqalah dekat situ pula. Kan? Okey? So, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, lafaz dalam solat, perbetulkan lafaz tersebut, jangan kita tambah, kerana ditambahan itu boleh membuatkan maksudnya lari. Allahu Akbar.
baru. Oh, bunyi setak ni taranum apa ni? Oh, kan? Kalau kita pergi Mekah ni, dengarlah yang imam tu kan, Syekh Abdul Rahman Sudais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, kita kat sini pun nak buat juga. Tuan-tuan, kita berjangan tambah belajar, kerana kalau kita salah sebut, maksud dia akan berubah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seterusnya kita berikanlah kita motivasi dalam diri kita, kerana dari dulu sampai sekarang kita tengok di mana-mana saja masjid-masjid dan surau-surau ada memberikan kata-kata motivasi tentang sembahyang ataupun solat. Sembahyanglah sebelum anda disembahyangkan. Itu kata-kata rangsangan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita nak disembahyangkan. Macam kata tuan guru kita last hari tu, saya teringat lagi tuan-tuan, viral. Dia beritahu dekat surau ni, tuan-tuan tanyalah saya tak tahu tahun depan bila lagi saya nak boleh jawab. Kan? Jadi kita rasakan, sebab pesan Saidina Umar untuk mendatangkan khusyuk dalam solat, dia selalu bisik dalam hati, dia kata, ini adalah solat aku yang terakhir. Ini adalah solat aku yang terakhir. Maka ya Allah, datangkanlah khusyuk dalam solatku. Khusyuk ni macam mana? Lupa diri macam duduk pergi Taipusam kemarin tu kan? Kan? Ada orang kata khusyuk ni dia lupa diri. Tidak tuan-tuan. Khusyuk ni kita faham, kita tahu apa yang kita buat. Sebab dalam solat, ketika kita mendirikan solat, jika ada orang nak lintas, maka kita kena tahan. Oh, kalau orang khusyuk, dia tak tahan. Sebab aku khusyuk. Kan? Dia lupa, dia tak tahu apa. Dia angkat takbir, dia pusing macam mana tak tahu. Ini dalam solat, jika ada orang nak melintas, kita kena tahan. Bermakna khusyuk kita tahu ada orang nak lalu. Dan disunatkan juga kalau kita solat seorang, kita carilah benda-benda yang boleh menghalang dari orang melintas. Contohnya disebut sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah itu ialah macam saprah tu kan? Tak. Kayu ataupun tiang ataupun beg ataupun apa boleh halangan supaya orang boleh lalu di hadapan kita, bukan hadapan tempat solat, selepas daripada sutrah tersebut. Solat, ingat jaga tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada itu apa? Ada lagi kata-kata, ramai orang kongsi, aku solat bukan sebab aku baik. Aku solat, kita pesan pada diri kita, aku solat bukan aku baik, tapi aku solat sebab aku hamba. Ada orang kata aku solat sebab dia tu solat nak masuk syurga. Memang aku nak masuk syurga. Dia nak masuk neraka, terpulang kat dia. Tapi kita nak masuk syurga dan kita minta tuan-tuan dan puan-puan supaya kita ini menjadi ahli syurga. Lagi kata aku solat. Solat ini bukan part time. Solat ini adalah full time. Kan? Itu kata-kata rangsangan. Lagi apa lagi? Bila tidak ada bahu untuk bersandar tuan-tuan dan puan-puan, kita masih ada lantai untuk bersujud. So, ini daripada perkataan Inggeris, a shoulder to cry on. Ada orang memerlukan sahabat untuk kita berkongsi kelukaan, shoulder to cry on. Tetapi percayalah tuan-tuan dan puan-puan, Allah itu lebih menunggu kita, lebih mendengar dari kata-kata kita apabila kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi, jangan pernah melewatkan solat kerana ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk sujud kepada Allah sekali lagi. Tuan-tuan, agak-agaknya tuan-tuan, ada ulama, saya lupa nama ulama tersebut, setiap kali dia nak melakukan kejahatan, setiap kali dia dah lakukan kejahatan, dia akan pergi ke kubur dan di sana dia akan bercakap-cakap dengan orang kubur. Dia kata, kalaulah korang boleh dihidupkan kembali, apakah yang akan korang lakukan? Tahu tuan-tuan, semua orang di kubur nak hidup balik. Kita pun tuan-tuan dan perempuan yang ni semua tanya siapa kalau boleh nak hidup 100-200 tahun lagi. Betul tak? So, jangan tak solat. Okey, dan seterusnya, solat itu tiang agama. Orang yang tidak solat adalah orang yang meruntuhkan agama. Maka tuan-tuan, marilah kita sama-sama perbaiki solat kita, bacaan solat kita. Bagaimana nak betulkan bacaan? Siapa yang belum berguru, cari guru.
Kalau tak ada guru bertemu, kita pun tak tahu ni zaman mana kita nak lalu pandemik COVID-19 ini. Ada ura-ura balik, kita nak di curfew balik, duduk dalam rumah sembahyang masing-masing. Kita ada media sosial, jangan lupa untuk terus orang kata support. Ada Ustaz Uwais Al-Qarni, okay? Ustaz Uwais, dia mengajar simple, senang faham. Dalam TikTok juga ada guru-guru yang mengajar Al-Quran. Pastikan kita baca Al-Quran setiap hari. Tak dapat baca satu hari satu juzuk, bacalah satu hari satu helai. Tak dapat satu helai, cari satu muka. Tak dapat satu muka, ambillah yang Nabi selalu buat malam sebelum tidur, baca surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baca tuan-tuan, baca surah Ar-Rahman, baca surah Al-Waqi'ah, baca ayat-ayat lazim, dan insya-Allah Al-Quran akan dapat datang nanti untuk memberi syafaat kepada kita. Selain daripada itu juga tuan-tuan dan puan, Al-Quran ini akan kita perbaiki bacaan solat kita. InsyaAllah kita akan sambung nanti tuan-tuan dan puan. Ini baru belum masuk baru mukadimah aja ni. Baru mukadimah, baru takbiratul ihram, baru belum masuk lagi doa iftitah, Al-Fatihah. Sebab nak rangkumkan semua tuan-tuan, ada 13 rukun. Saya nak masuk, ada 2 kitab dekat depan saya ni, tak baca satu pun lagi. Saya cuma ambil basic-basic saja. InsyaAllah kalau ada masa, ada diizinkan oleh Allah SWT, kita akan bertemu lagi insyaAllah untuk kita sambung nanti perkongsian kita tentang kita nak memperbaiki bacaan dalam solat kita insyaAllah. Baik, kalau diizinkan waktu nanti tuan-tuan dan puan-puan, saya ada bawa bahan jualan sikit. Maklum sajalah tuan-tuan, kita sama-sama nak cari rezeki. Saya ada jual kerepek, bukanlah jual emai pulut dakap ke apa, tak ada. Ada jual kerepek pisang dan juga kerepek ubi, pisang tanduk. Tak sempat nak bawa keluar tadi, tiba-tiba tadi saya sampai dah azan berkumandang, ambil wuduk, gosok gigi, terus semayang. Saya tak sempat nak bawa keluar. Nanti lepas isyak siapa yang nak beli boleh tunggu dekat luar. Saya juga ada bawa minyak wangi, bukanlah kebetulan, memang ujian Allah bagi dekat saya. Setiap kali saya pergi Mekah balik, saya akan beli minyak wangi banyak-banyak. Tujuan dia bukan apa, nak bagi berwangi-wangian tu kan sunnah. Tapi bila datang pandemik, 2 tahun tak ada majlis ilmu, tak dapat bersemuka, tak jual aku minyak wangi tu. Bukan tak laku, tak jual. Jadi kebiasaannya saya jual sebotol spray itu harganya 15 ke 20 ringgit. Hari ni untuk ahli-ahli surau An-Nur ni saya cuma jual 10 ringgit, nak perhabis je. Ada sekotak lagi, ada lebih kurang 40 botol yang kecil-kecil tu. Dia spray boleh simpan macam pen tu. Dia memang original made in Makkah. Siapa yang berhajat untuk dapatkan nanti, bolehlah kita bertemu di luar sana insya-Allah. Baik, lagi kerepek, minyak wangi, itu sajalah. Baik, kita akan, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu lagi. Sama-samalah kita jaga solat. InsyaAllah dalam dunia ini dia disebut kita jaga kita. Tapi tuan-tuan, insyaAllah kalau kita jaga solat, Allah jaga kita. Baik, kita baca doa sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan kanan kami, tangan kiri kami yang penuh dengan dosa dan noda ini. Ya Allah, kami halalkan kepadamu, Ya Allah, kami tunjukkan kepadamu, Ya Allah, dan kami mohon kepadamu, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini, Ya Allah, dosa besar kami, dosa kecil kami, dosa yang nampak, yang tersembunyi, dosa dulu, kini, atau dosa yang akan datang, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa ibu dan ayah kami, kasihanilah mereka, sayangilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami, menyayangi kami ketika kami masih kecil, Ya Allah. Ya Allah, jika ibu dan ayah kami telah tiada, janganlah disempitkan kubur mereka, janganlah digelapkan kubur mereka, Ya Allah. Kau lapangkanlah kubur mereka, terangilah kubur mereka, jadikanlah kubur-kubur mereka itu sebahagian dari taman-taman syurgamu, Ya Allah. Dan kau masukkanlah ibu dan ayah kami ke dalam syurgamu nanti tanpa hisabmu, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa pasangan hidup kami, suami kami, isteri kami. Ya Allah, sebagai suami mungkin kami tidak pandai mendidik, membimbing, mengajar isteri kami, Ya Allah. Maka kami mohon kepadamu, Ya Allah,
Segala apa kekurangan kami tidak tahu dan kami tidak pandai mengajar pasangan hidup kami, ya Allah. Maka kami mohon kepadamu, bimbinglah kami, ajari kami agar kami dapat membimbing, mengajar isteri-isteri kami, ya Allah. Ya Allah, sebagai isteri mungkin kami tidak taat ke atas perintah suami-suami kami, kerana kami tahu, ya Allah, kami ini lemah. Maka kami mohon dan kami minta padamu, ya Allah, kau tanamkanlah sifat taat kepada suami kami, ya Allah. Tolong ajari kami, bimbing kami agar kami menjadi isteri yang baik, ya Allah, kepada suami kami. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami, lembutkanlah hati anak-anak kami. Anak-anak kami diuji dengan pelbagai ujian di akhir zaman ini, ya Allah. Kami mohon agar anak-anak kami sentiasa mendirikan solat, menjaga solatnya dan sentiasa membaca Al-Quran. Jadikanlah anak-anak kami penjejuk mata hati kami yang akan mendoakan kami apabila kami telah tiada nanti, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa saudara mara kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami. Ampunilah dosa ibu dan ayah mertua kami, ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru yang telah mendidik mengajar kami dari dahulu sehingga kini, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sama hidup atau telah meninggal, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari balak dan wabak COVID-19 ini, ya Allah. Angkatlah virus ini jauh dari dunia ini, dari negara kami ini, dari negeri kami ini, dari bandar kami ini, dari surau kami ini, ya Allah, dari rumah kami ini, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Sudah lama kami tidak bersolat berjemaah secara rapat-rapat, ya Allah. Kami rindu dengan kami dapat bersolat rapat-rapat dengan sahabat-sahabat kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Tolonglah kami birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kau jadikanlah kami orang yang sentiasa mendirikan solat 5 waktu secara berjamaah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekusyukan untuk kami mendirikan solat. Ya Allah, rezekikan kami rasa kusyuk ketika kami mendirikan solat, ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami juga kami untuk membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam, ya Allah. Mata kami selalu melihat ayat suci Al-Quran, telinga kami selalu mendengar ayat suci Al-Quran, bibir dan lidah kami selalu basah membaca ayat suci Al-Quran, ya Allah. Tangan dan jari jemari kami selalu memegang dan menyelak lembaran-lembaran ayat Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kefasihan dan juga kefahaman untuk ayat-ayat suci Al-Quran ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah doa dan hajat kami ini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wal 'asr bismillahirrahmanirrahim. Inna insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian.